Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Syukur Alhamdulillah kita dapat bersua kembali hari ini dalam siri diskusi bimbingan norma baru yang dianjurkan bersama oleh SI Partner Negeri Johor dan juga Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Syukur Alhamdulillah hari ini bersama kita ada 3 orang panel, iaitu Encik Maslizam bin Muhammad, Ketua Kaunselor Pendidikan Negeri, Sektor Psikologi dan Kaunseling, Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Panel kedua, Dr. Murni bin Muhammad Yassin, SI Partner PPD Port Dickson Negeri Sembilan. Panel ketiga, Tuan Haji Mansur bin Rahman, SI Partner PPD Batu Pahat, Johor. Alhamdulillah semuanya sejahtera ya. Alhamdulillah sejahtera. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan berdiskusi berkenaan dengan kesejahteraan psikologi, khusus dalam kalangan guru dan juga murid. Ini adalah cabaran norma baru. Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah berada di dalam situasi pandemik COVID-19 ni setahun ya. Jadi pelbagai cabaran yang perlu dilalui kerana pandemik ini telah menyebabkan pelbagai perubahan dalam kehidupan. Aktiviti harian telah berubah, tidak seperti dulu lagi ya. Pandemik COVID-19 ini telah menyebabkan keadaan yang tidak stabil. Keadaan luar jangka. Ada orang yang kehilangan kerja, ada orang yang kehilangan orang yang tersayang ya. Jadi keadaan ini bagi pemimpin sekolah perlu ditangani ya, kerana kemungkinan besar warga sekolah kita yang terdiri daripada guru-guru dan murid-murid terkesannya dalam bentuk psikologi. Psikologinya tidak sejahtera. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sesi diskusi hari ini kita akan cuba membincangkan bagaimana kepimpinan sekolah dapat mengurus kesejahteraan psikologi ini dengan sebaik-baiknya. Jadi untuk tidak membuang masa lagi, saya ingin menjemput Encik Maslizam bin Muhammad, Ketua Kaunselor Jabatan Pendidikan Negeri Johor, untuk mengulas mengenai kesejahteraan psikologi. Silakan Encik Maslizam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Hajah selaku moderator kita pada petang ini. Yang bahagia doktor dan juga Tuan Haji, panel pertama dan kedua, tuan-tuan, puan-puan, penonton-penonton diskusi pada hari ini yang saya kasih sekalian. Pertamanya saya ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur kerana sudi menjemput saya pada kali ini dalam menjadi panel diskusi berkaitan dengan cabaran kesejahteraan psikologi dalam norma baru di kalangan warga sekolah. Jadi kalau kita lihat berkaitan dengan bila sebut kesejahteraan psikologi, dia tak lari daripada 2 perkara. Yang pertama iaitu berkaitan dengan kesihatan emosi dan yang kedua berkaitan dengan potensi diri. Jadi kalau kita lihat apa dia kesejahteraan psikologi. Disebut di sini kesejahteraan psikologi ialah merujuk kepada kesejahteraan emosi individu. Maknanya emosi individu ini sejahtera dan juga emosi individu tersebut stabil dan normal.
dan yang akan menentukan sama ada dapat menggunakan potensi diri untuk disumbangkan kepada orang lain. Ini kata Abdul Samad Ibrahim lah tahun 2011. Dan yang kedua, KKM ada keluar kenyataan mendefinisikan kesejahteraan psikologi sebagai kemampuan individu untuk menangani stres. Disebut juga stres. Jadi dua perkara ini saya sebutkan. Yang pertama berkaitan dengan emosi, yang kedua berkaitan dengan stres. Okey, iaitu mengelakkan konflik, meningkatkan ketenangan, merangsang motivasi dan meningkatkan keyakinan diri dalam kehidupan. Itu definisi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia pada tahun 2005. Sebab itulah bila disebut je kesejahteraan psikologi, dia berkaitan juga dengan kesihatan mental. Okey, mana yang disebut tadi, okey, kalau kita lihat slide seterusnya, okey, yang berkaitan dengan mental health, okey, kesihatan mental. Bukan kecelaruan mental, tapi kesihatan mental. Itu yang disebut sejahtera psikologi. Sebab itulah dan menurut kalau kita lihat pengenalan yang berkaitan dengan kesihatan mental, okay? Sebab dia ada kaitan dengan kesejahteraan psikologi. Okay? Kesihatan mental merujuk kepada keadaan kesejahteraan di mana individu sedar potensi dirinya, berupaya menangani tekanan biasa dalam kehidupan, berupaya bekerja dengan produktif dan berkesan, dan berupaya untuk memberi sumbangan kepada komunitinya. Itu menurut WHO. Dan juga kajian yang dijalankan oleh bahagian psikologi dan kaunseling KPM 2018 menunjukkan 4.4% guru mengalami tekanan pada tahap sederhana tinggi. Dan menurut Prof. Dr. Nur Zuraida Zainal 2018, sebanyak 71.1% guru di Kuala Lumpur dan Selangor telah mengalami tekanan, di mana kesan tekanan tersebut menyebabkan berlakunya kemurungan. Ini saya kaitkan dengan guru. Dan kalau kita lihat sekarang ini pun dalam situasi pandemik COVID-19, COVID-19, cabaran-cabaran norma baru, yang mana kalau kita lihat masa PKP 1.0, yang mana kesan-kesan tekanan itu berlaku kepada ibu bapa, kepada guru-guru. Ibu bapa memikirkan tentang pendidikan anak-anak, yang mana pada waktu itu sekolah ditutup dan sebagainya. Dan juga guru-guru memikirkan apa kesan kepada anak murid yang lama, yang mana bila sekolah ditutup, berlakunya PDPR, dan juga pembelajaran secara atas talian, yang mana cabarannya memang cukup hebat. Di pihak guru pun mengalami tekanan, di pihak ibu bapa pun mengalami tekanan sebab nak menyediakan peranti kesediaan untuk PDPR itu salah satu cabaran yang amat berat bagi ibu bapa. Dan juga murid-murid pastinya rasa terkesan apabila tiadanya pembelajaran secara bersemuka, yang menyebabkan cabaran murid untuk memahami dan juga untuk mempelajari dan dapat kefahaman apa yang cikgu cuba sampaikan. Itu adalah cabaran-cabaran di pihak ibu bapa, di pihak di pihak guru dan juga di pihak murid, yang menyebabkan tekanan yang mungkin kalau tidak diurus dengan betul, ia boleh menyebabkan individu itu pastinya kesejahteraan psikologinya akan terjejas. Sebab disebut kesejahteraan psikologi. Dan juga kalau kita lihat konsep kesejahteraan psikologi ini, dia bermaksud satu kualiti hidup, quality world,
individu tersebut termasuklah memperoleh kebahagiaan, keamanan, rasa dipenuhi, bahagia. Adakah sekarang kalau kita lihat ibu bapa, guru-guru, murid-murid rasa bahagia dengan kehidupan di alam di dalam norma baru, keamanan, rasa aman, rasa dipenuhi, mendapat kepuasan hidup dan tidak ada gejala-gejala kemurungan. Kita ada gejala ataupun simptom-simptom kemurungan. Itu konsep yang menunjukkan bahawa adakah individu itu sejahtera ataupun tidak. Dan juga satu tahap kesempurnaan dari segi fizikal, mental dan sosial sehingga tidak mendatangkan penyakit dan penunjukan dan berkait rapat dengan kesihatan mental. Ini WHO yang kelima. Maknanya disebut kesejahteraan psikologi itu bahawa makna satu tahap kesempurnaan dari segi fizikal, mental dan sosial. Sehingga tidak mendatangkan penyakit dan penunjukan serta berkait rapat dengan kesihatan mental. Dia ada kaitan dengan mental illness yang disebutkan tadi. Dan juga kesejahteraan psikologi seseorang yang bekerja. Ini guru, mungkin ibu bapa yang terganggu sekiranya mengalami tekanan, burnout, kemurungan dan juga kebimbangan. Sebab itulah kalau kita lihat, kalau ujian DAS, depression, anxiety, stress scale, di situ kita boleh kenal pasti sama ada guru-guru ini ataupun ibu bapa ada yang terkesan dengan ada yang tertekan ataupun stres dengan kejadian-kejadian yang dialami, terutamanya dalam norma baru. Mungkin ada guru-guru kita yang mana pasangan bekerja sendiri, ada pasangan yang tidak dapat bekerja, itu akan memberi tekanan kepada guru-guru dan juga ada ibu bapa yang terkesan dengan COVID-19, termasuklah dari aspek pengurusan keuangan, ekonomi, keluarga dan sebagainya. Itu pun boleh mempengaruhi kesediaan ibu bapa, kesediaan murid-murid untuk menghadapi norma baru yang kita lalui sekarang. Jadi kalau kita lihat, kenapa kesejahteraan disebut sejahtera? Maknanya psikologi guru ni, psikologi ibu bapa ni, murid-murid sejahtera ataupun tidak? Sebab apa pentingnya kesejahteraan psikologi? Yang pertama, kenapa dia penting? Dia boleh membentuk identiti diri. Maknanya dia dalam proses, bila kita individu itu sejahtera psikologi, dia tidak stres, tak ada masalah mental dan sebagainya, dia boleh memberi identiti diri, mencapai potensi diri dan juga persediaan hadapi cabaran alam dewasa. Ini untuk pelajar, sebab pelajar ni dia masih lagi mencari identiti, untuk dibentuk, digarap, berdasarkan pada apa yang dipelajari sekarang dalam kehidupannya. Sebab itulah dia dalam proses untuk membentuk identiti dirinya. Kalau masa ni dia tak sejahtera psikologi, dia akan memberi kesan kepada alam-alam seterusnya, alam dewasa, alam remaja, alam dewasa dan seterusnya kehidupan dia, seumur hidup dia. Sebab itulah ini salah satu perkara yang penting, sejahtera psikologi. Sebab itulah untuk murid-murid sekarang, untuk tahun tingkatan untuk sekolah menengah, dia ada ujian minda sihat, ujian minda sihat. Tapi untuk sekolah rendah dia tak ada. Cuma kita boleh buat, untuk kita mengenal pasti tahap kesejahteraan psikologi anak-anak murid kita lah. Dan juga yang kedua, menjamin gaya keibuan. Ini untuk ibu bapa. Menjamin gaya keibubapaan yang efektif. Maknanya gaya keibubapaan ni banyak. Banyak gaya keibubapaan. Dalam komunikasi pun kita ada gaya. Komunikasi secara ibu bapa pun ada banyak gaya dan sebagainya. Dan ini gaya keibubapaan yang efektif, keharmonian dalam perkahwinan untuk pasangan. Keharmonian dalam perkahwinan. Sebab itulah kadang-kadang kalau kita lihat bila minda psikologi tak sejahtera, dia akan beri kesan kepada diri dia
beri kesan kepada orang yang signifikan dengan dia. Orang yang signifikan maksudnya pasangan dia, anak-anak dia, dan juga orang yang rapat dengan rakan sekerja dia. Sebab itulah ini salah satu perkara kesejahteraan psikologi, sebenarnya salah satu perkara yang sangat penting yang perlu kita sebut di mana-mana medium untuk menjamin kesejahteraan psikologi kepada warga pendidikan dan juga menangani cabaran di rumah dan di tempat kerja. Jadi apabila psikologinya sejahtera, emosinya stabil, mentalnya sihat, dia dapat berfikir secara rasional dan juga dia dapat menangani cabaran-cabaran banyak tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita lihat cabaran-cabaran norma baru dengan cabaran-cabaran BDR-nya, bekerja dari rumahnya pun banyak cabaran-cabaran tuan-tuan dan puan-puan. Bukan bekerja dari rumah ni, bukan bercuti dari rumah tau, bekerja dari rumah. Banyak cabaran-cabarannya bila bekerja dari rumah. Macam inilah sebagai contoh. Secara kita mesyuarat pun secara atas talian tak boleh bersemuka, dan kadang-kadang ada masalah-masalah teknikal. Kadang-kadang kerja ni tak pernah habis. Walaupun kita kat rumah tapi dengan banyak gangguan-gangguan. Bila kita berada di rumah untuk bekerja dan sebagainya. Jadi bila dia sihat, mental sihat, sejahtera psikologinya sejahtera, dia dapat menangani cabaran di rumah dan di tempat kerja. Dan juga untuk mencapai cara bekerja yang sihat. Sebab itulah bila norma baru ni kita kena absorb. Cikgu-cikgu kena absorb. Ibu bapa kena absorb cara bekerja norma baru yang saya sebutkan tadi. Bila kita tak absorb, bila ada penolakan berlaku, dia akan memberi kesan kepada mental dan emosi kita. Jadi kita cepat marah, jadi kita tak boleh nak kawal emosi. Bila salah sikit pun kita dah meradang dan dia akan keluar perkara-perkara yang negatif yang berlaku apabila kita ni tidak sejahtera daripada sejahtera psikologi. Jadi kalau kita lihat dia boleh mencapai cara bekerja yang sihat dan seronok, memupuk hubungan dengan rakan sekerja. Jadi rakan sekerja kita dapat memupuk hubungan yang baik. Tak adalah orang kata kita ni macam tak sihat je tengok kan. Dia ni betul tak betul ni. Contoh, itu kata-kata apabila tindakan-tindakan kita ni di luar norm. Di luar. Itu yang menyebabkan ada cakap-cakap belakang kita yang memberi kesan tak baik kepada emosi kita. Dan juga dia boleh meningkatkan produktiviti. Jadi bila kita kerja dalam sihat, seronok, dia boleh meningkatkan produktiviti. Sebab bila kita berada di norma baru, pemikiran kita kena ubah, cara berfikir kita kena ubah. Bila cara berfikir kena ubah, cara bekerja kena ubah. Dan apabila cara bekerja kena ubah, kita dapat absorb. Itulah kerja, itulah norma baru yang kita kena lalui. Dan juga ia boleh membolehkan kita berdikari, dan juga meningkatkan kualiti hidup. Sebab itulah kenapa pentingnya kesejahteraan psikologi. Sebab tadi yang saya sebutkan tadi, itu yang memberi kesan kepada pentingnya kesejahteraan psikologi. Dan kalau kita lihat, dia ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan psikologi. Kalau kita lihat yang pertama iaitu faktor persekitaran. Faktor persekitaran yang di persekitaran kita lah. Ini yang kadang-kadang norma baru. Ancaman COVID-19, kita rasa takut. Kita takut nak keluar rumah, takut nak temu kawan kita, takut nak pergi kerja. Dia boleh mengganggu. Takut tu boleh mengganggu. Kadang-kadang bila kita ni dah kena kuarantin. Bila kena kuarantin, kita
kita akan menunggu keputusan swab kita sama ada positif ke negatif. Okey. Kadang-kadang kita takut bahawa kita ni menyebarkan virus kepada keluarga kita. Jadi itu ketakutan. Itu pengaruh persekitaran tadi. Okey. Mana kawan kita ada yang didapati positif, kita pun dah takut. Okey. Itu pengaruh persekitaran. Dia akan memberi kesan kepada mental kita lah. Dan kemudian keistimewaan, kelemahan dan pencapaian. Ini adalah diri sendiri, keistimewaan, kekuatan kita apa. Okey, kalau kita kekalkan, kalau kita keluarkan kekuatan kita, dan juga kita kenal pasti apa dia kelemahan kita dan juga pencapaian, okey, yang dapat kita capai dalam hidup kita. Dia boleh mensejahterakan lagi mental dan emosi kita. Contoh kalau kita dapat kepuasan dalam kerja, kita rasa macam okey, kita rasa puas hati, kita rasa seronok, okey, itu juga mempengaruhi kesejahteraan psikologi dan juga kesihatan fizikal. Ini yang paling penting tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita lihat dalam warga sekolah kita ada guru-guru yang tak sihat, ada guru yang sakit fizikal. Sebab kalau ikut di negeri Johor ni, kebanyakan guru-guru kita banyak yang ramai yang sakit fizikal. Okey, belum lagi saya sebut penyakit mental. Jadi bila pesakit fizikal ni sama ada fizikal yang awal, tahap awal ataupun yang tahap kronik. Jadi kadang kesihatan fizikal ni juga boleh mempengaruhi kesejahteraan psikologi. Bila dia dah sakit, dia akan memberi kesan kepada diri dia, memberi kesan kepada kerja dia, memberi kesan kepada prestasi kerja. Jadi bila adanya kesihatan fizikal yang tidak sihat, dia kadang-kadang dia akan terus mempengaruhi untuk kesihatan fizikal, kesihatan mental kita. Okey, dan juga yang agama dan budaya hidup. Okey, ini juga mempengaruhi spiritual kita, hubungan kita dengan pencipta kita, hubungan kita dengan Tuhan. Itu kadang-kadang itu juga boleh mempengaruhi kesejahteraan psikologi, budaya hidup, mana budaya yang diterapkan dalam keluarga, bermula daripada sampai kita kecil, dia akan memberikan kesan-kesan dalam diri, yang mana dia boleh menjadi prinsip dan dalam hidup dia. Dan juga tahap pendidikan pun mempengaruhi kesejahteraan psikologi. Kalau kita lihat tahap pendidikan, berbeza cara pemikiran, cara bekerja. Orang yang tahap tahap pendidikan tengok rendah tinggi, dia ada kesan. Dia ada kesan. Dan juga corak dan asuhan. Sebagai tadi juga corak asuhan keluarga mempengaruhi kesejahteraan psikologi. Jadi dalam kalau individu yang tidak sejahtera, disebut bila kesejahteraan psikologi itu tinggi, makna dia akan okey, mental dia okey, emosi dia okey. Apabila kita sebut sejahtera psikologinya rendah, maksudnya dia ada isu dalam dua perkara tadi, yang saya sebutkan tadi, iaitu yang pertama iaitu mental, yang kedua berkaitan dengan tekanan ataupun stres. Jadi saya sebutkan dua perkara ini, isu kesejahteraan psikologi ada dua perkara penting yang saya nak sebutkan. Pertama stres, yang kedua iaitu kesejahteraan mental. Saya sebutkan tadi kesejahteraan mental. Dan kalau kita lihat stres ni dia ada dua jenis, iaitu pertama disebut distress. Ini bahaya. Kalau ada distress, dia akan mengganggu kesejahteraan psikologi kita. Maksudnya distress iaitu tekanan yang mengganggu, ataupun tekanan negatif.
Okay, kalaulah ibu bapa, kalau guru-guru rasa tekanan dan kemudian dia boleh menyebabkan diri dia ni jadi lemah, jadi tak semangat, jadi motivasinya hilang, habis, nak pergi sekolah pun tak seronok, tak semangat, nak pergi kerja pun fikir 2-3 kali. Maksudnya dia ada mengalami distress, maksudnya stres yang mengganggu. Okay? Contoh dia tak mampu nak mengikut arahan-arahan baru daripada kebiasaan. Sebab sekarang kan kita norma baru. Jadi dia tak boleh nak ikut. Tak boleh nak ikut SOP, tak boleh nak ikut apa sahaja yang telah ditetapkan oleh kerajaan, oleh berkaitan dengan pekeliling-pekeliling, tak boleh ikut. Itu maksudnya dia dah mengganggu. Dia tak boleh sesuaikan diri dengan situasi yang dihadapi sekarang. Okay? Itu distress, itu mengganggu. Yang kedua iaitu eustress. Ini yang stres, tekanan yang bagus, yang boleh meningkatkan kesejahteraan psikologi dia. Yang tadi dia boleh menurunkan kesejahteraan psikologi dia jadi rendah. Ini yang tinggi, iaitu disebut eustress, iaitu tekanan yang membina, iaitu tekanan yang positif. Maknanya individu, ibu bapa, guru, murid, dia boleh menyesuaikan diri dengan situasi yang ada sekarang. Kita dah setahun lebih dah, kita berada dalam norma baru. Kalau dia tak boleh nak absorb, okay, persekitaran baru, SOP baru, peraturan baru, norma baru, okay, dia sebenarnya dia tidak dapat menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapi. Okay, maksudnya dia tak enjoy, okay, dengan apa yang berlaku sekarang. Dia tak boleh nak sesuaikan diri. Dia tak boleh rasa nikmat dengan tekanan yang dihadapi. Jadi dia sebenarnya kalau eustress ni dia boleh membantu bekerja dengan lebih tekun dan lebih cepat. Kalau budak-budak dia boleh membantu meningkatkan motivasi dia untuk lebih belajar dengan bersungguh-sungguh. Sebab kalau kita lihat tahun lepas SPM 2020 terpaksa dijalankan pada tahun ini. Jadi kalau kita lihat dari sudut pelajar-pelajar ni sebenarnya dia boleh ada dua yang dia boleh mengganggu, iaitu dia boleh ada distress ataupun eustress. Kalau distress memang habis. Memang dia tak boleh nak jawab, dia akan jadi burn out, dia akan penat, dia akan hilang tenaga. Dah tak boleh nak fikir. Kalau eustress dia boleh membina balik motivasi, keyakinan diri dan sebagainya. Jadi kesannya, okay, tuan-tuan dan puan-puan, okay, sesiapa saja sebenarnya boleh mengalami stres. Okay. Dia tak tertumpu kepada guru, tak tertumpu kepada murid, tak tertumpu kepada ibu bapa sahaja. Dia sesiapa sahaja mengalami yang boleh. Jadi kesan-kesannya sama ada kesan positif ataupun kesan yang negatif. Okay, kalau kesan positif, okay, dia boleh mempertingkatkan daya saing dalam kerja. Okay, contoh guru-guru. Okay, apabila PDPR berlaku pada awal tahun lepas dan juga awal tahun ini sebelum sekolah dibuka, okay, kalau positif dia boleh mempertingkatkan daya saing. Okay, macam-macam cikgu-cikgu ni dapat cipta info yang sangat-sangat menarik, okay, untuk budak-budak, untuk pelajar-pelajar, okay, dapat menghayati apa yang diajar semasa PDPR. Okay. Jadi dia bersaing antara satu sama lain. Cikgu mana yang paling hebat? Cikgu mana yang paling boleh memberikan fokus sepanjang PDPR? Okay. Dan juga dia boleh meningkatkan motivasi. Ini kalau sudut positif. Okay. Dan untuk boleh meningkatkan tahap kesihatan kita. Okay. Kalau maknanya bila sejahtera psikologi kita sejahtera, mental kita sejahtera, mental kita sihat, dia boleh meningkatkan tahap kesihatan kita secara keseluruhan. Sebab apabila ini masalah tuan-tuan dan puan-puan, dia akan memberi kesan kepada semua tingkah laku kita, emosi kita, daya tindak kita akan jadi positif. Kalau negatif, dia akan memberi kesan yang negatif, kesan kepada keseluruhan tingkah laku dan juga emosi dan juga daya tindak kita untuk kita atasi tekanan-tekanan yang berlaku yang boleh menyebabkan
sama ada sejahtera psikologi ataupun ketidaksejahteraan psikologi. Okey. Jadi itu saja kupasan saya untuk round yang pertama. Jadi saya serah kembali kepada Puan Najah, moderator. Okey, terima kasih. Terima kasih Cik Mas Rizal. Huraian yang begitu panjang lebar yang saya yakin kepimpinan sekolah dapat pick up yang isu-isu yang penting tu. Yang penting ialah kita perlu elakkan daripada distress ya. Ya, distress. Ya, jadi kita nak cuba wujudkan keadaan eustress. Ya, membina. Ya, membina. Okey, itu cabaran bagi kepimpinan pendidikan norma baru. Banyak tadi faktor-faktor yang telah disebutkan oleh Encik Mas Rizam mengenai kesejahteraan psikologi. Kita dengar juga ada virus lain yang berbahaya juga ni. Bagaimana Dr. Muni? Ada maklumat berkenaan itu? Katanya ada virus lain yang berbahaya juga ni. Selain pada COVID-19 ni. Okey, boleh dengar? Boleh. Okey, terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi kepada Ajang Salihah kerana memberi peluang dan ruang kepada saya berkongsi pandangan dalam acara kita pada petang ini. Jadi yang dihormati panel yang pertama Tuan Mas Rizal tadi, panel yang kedua Encik Mansur. Jadi saya terus kepada bahan saya. Okey. Jadi sebenarnya bila kita membicarakan tentang wabak, ada satu lagi wabak sebenarnya ialah berita palsu. Okay, jadi berita palsu ni lebih berbahaya daripada virus itu sendiri kalau kita nak kaitkan dengan kesejahteraan psikologi. Okay, jadi kita dah tahu bila kita dapat tahu je tentang adanya virus dan virus ni dah mula merebak ya di seluruh dunia. Jadi mau tak mau, suka tak suka, kita memang dah terbiasa dengan handphone. Jadi zaman sekarang ni daripada budak kecil sehinggalah kepada yang bersekolah, guru-guru, pengetua, guru besar dan siapa-siapa saja. Selalunya mereka akan merujuk kepada handphone dan mereka suka membaca apa sahaja yang disalurkan kepada mereka dan mereka akan membaca tanpa mengira sama ada berita itu benar atau tidak benar dan lebih berbahaya lagi terus forward kepada orang lain. Okey, jadi di sini yang kita nak sebut pula bila sekarang ini sekolah telah dibuka. Jadi cabaran kita sekarang tak lama lagi sekolah menengah pula akan masuk. Jadi cabaran di peringkat pengetua dan guru besar serta warga sekolah bagaimana kita nak menangani wabak berita palsu ini. Okey ya. Jadi bila kita katakan tentang berita tadi ya, memang kita terpaksa bergantung kepada berita, memang betul. Sebab kita ada tentang kenyataan rasmi yang kita perlu dengar, kita ada berita-berita terkini yang kita perlu dengar dan berbagai lagi tentang kesedaran kesihatan, tetapi kita tak boleh lari juga daripada berita palsu. Tapi malangnya sebahagian besar berita yang kita kongsikan bersama rakan-rakan kita ataupun di kalangan pelajar-pelajar maupun juga di kalangan guru-guru ialah berita yang kita belum kenal pasti lagi kesahihannya. Jadi di sinilah peranan bila sekolah dah dibuka, peranan pihak pentadbir amat penting. Okey. Jadi di sebagai pentadbir di sekolah, kita dah tahu bila kita ada kita ada jawatankuasa orang kata bencana. Jadi dalam jawatankuasa bencana tu perlulah diwujudkan jawatankuasa media. Okey.
Jadi dekat situ bila kita dah susun cantik jawatankuasa kita dan kita ada jawatankuasa media, maka kita perincikan tugas-tugas jawatankuasa media dan kita masukkan peranan untuk menangani bagaimana kita nak membenteras merebaknya berita-berita palsu ini daripada terus menerus disebarkan ataupun diviralkan dalam kalangan warga sekolah. Okey, kita ambil sebagai satu contoh. Contohlah, katakan kita dah dengar ada berita mengatakan ada seorang guru telah mendapat positif COVID-19. Okey, jadi katakan bila kita dapat berita sebegini, maka sudah tentu berita ini menjadi satu perhatian besar kepada ibu bapa di luar, terutamanya ibu bapa yang menghantar anaknya bersekolah di sekolah tersebut, yang mereka mendapat tahu bahawa ada seorang guru yang positif COVID-19. Jadi di sinilah berlakunya yang kita kata tadi, kesejahteraan psikologi. Bukan setakat ibu bapa sahaja, malahan dalam kalangan guru sendiri pun tertanya-tanya, betul ke? Dan terutama sekali kita mesti nak tahu siapa pula close contact dia. Kemudian di pihak pentadbir pula, bagaimana pula nak menangani guru yang mengajar mata pelajaran tersebut. Bagaimana pula pentadbir nak jalankan pentadbiran dia, siapa pula yang patut dihubungi pada peringkat awal lagi. Jadi sekarang ni kita nak membicarakan sama ada berita itu palsu atau benar. Jadi sebab apa kita nakkan kesejahteraan tadi, supaya semua yang terlibat dalam di peringkat guru besar, di peringkat pengetua, di peringkat ibu bapa dan di peringkat pelajar tidak ada kegusaran, supaya mereka masih boleh meneruskan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Jadi untuk itu peranan pentadbir amat penting dan dia mesti bermula sebelum perkara-perkara ini berlaku, dan mekanisme dia mestilah melalui jawatankuasa bencana tadi, melalui jawatankuasa media dia. Bagaimana tindakan jawatankuasa media ini? Jadi dekat sini yang saya sebut tadi, di pihak sekolah perlu perincikan bagaimana perlu jawatankuasa media ini bertindak. Jadi pertama sekali, jawatankuasa media ini perlu dapatkan berita ataupun sumber yang betul, terutama sekali tentang COVID-19 ni dulu. Tapi di mana nak dapatkan sumber yang betul? So kita ada 3 sumber yang betul yang perlu pihak pentadbir dapatkan. Yang pertama, kita mesti dapatkan berita daripada laman web UNICEF. Apa itu UNICEF? Jadi UNICEF ini adalah satu pertubuhan bukan kerajaan, yang mengambil orang kata peranan terhadap kanak-kanak. Dia membela kanak-kanak dari segi kesejahteraan dia dan dari segi pembangunan dia. Dan mereka ini adalah ahli kepada pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Jadi kiranya kita nak tahu sebarang berita itu, pergilah ke laman web UNICEF, kita boleh dapat berita ataupun perkara-perkara yang betul di sana. Contoh, saya dah pergi ke laman web UNICEF ni, di sana dia berikan kita satu kuis. Satu kuis di mana dia nak melihat daripada 10 soalan tu, dekat mana pengetahuan kita tentang COVID-19 tadi. Ada 10 soalan, jadi dekat situ kita jawablah. Jadi dekat situ kita dah ada gambaran tentang pengetahuan kita tentang COVID-19. Jadi di peringkat sekolah, cikgu juga boleh melakukan perkara yang sama.
Begitu juga cikgu boleh sebarkan perkara yang sama kepada pelajar-pelajar sebab kita tahu pelajar-pelajar kita sekarang memang dah ada orang kata apa handphone ni dah tak jadi masalah. Okey, kalau dia tak ada pun ibu bapa dia ada. Jadi di situlah sumber yang kita boleh gunakan untuk mendapat ilmu tentang COVID-19 itu dulu. Okey. Baik, yang kedua dekat mana kita nak dapat lagi? Tentulah daripada WHO. Okey. Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Di laman web itu pun lagi banyaklah semua perkara yang kita terima di handphone kita tu. Jadi kalau kita nak tahu betul ke tidak, kita boleh tapis dan kita boleh mengkaji lagi bahawa betul atau tidak tu di laman web WHO itu tadi. Okey? Dan akhir sekali tentulah datangnya daripada pertubuhan di peringkat tempatan kita sendiri iaitu Kementerian Kesihatan tempatan kita sendiri. Banyak risalah-risalah yang kita boleh dapatkan daripada mereka. Okey, di mana-mana saja kita boleh dapat, kita boleh tambah lagi untuk ilmu pengetahuan kita. Jadi bila jawatankuasa media ni dapatkan risalah, maka senanglah perkara-perkara ini kita bawa untuk dijadikan rujukan. Jadi dekat mana nak letakkan risalah ini pula? Okey, jadi jawatankuasa media ni tadi perlulah letakkan di papan kenyataan, di kantin, bukan saja di kantin, di mana-mana papan kenyataan yang ada di sekolah tersebut kita boleh letakkan. Okey. Dan contohnya tadi yang kita dapat juga daripada laman web UNICEF tadi, kita boleh cetak, kita boleh laminate. Okey, kita tambah lagi apa yang kita dapat daripada kesihatan di peringkat Kementerian Kesihatan tadi. Okey. Jadi guru-guru di sinilah mereka bekerjasama dengan jawatankuasa media. Okey, sebab kita dah dapat daripada perkara yang source yang betul, jadi kita boleh cetak. Baik, seterusnya kita kepada murid pula. Okey. Kita nak melihat sekarang ni dekat pelajar. Jadi di sekolah kita memang semua kelas ada bahagian ada papan kenyataan. Okey. Jadi cari satu sudut juga supaya perkara-perkara tentang COVID-19 ini sentiasa ada sebagai bahan untuk mereka tatap, baca dan faham. Okey, itu di dalam kelas. Okey. Dan seterusnya kepada guru-guru kita pula, okey, ataupun di peringkat yang lebih besar di peringkat sekolah yang telah kita jalankan pada tahun lepas juga, iaitu kita jalankan melalui hebahan. Okey, hebahan info dari masa ke semasa oleh guru-guru. Jadi di sini dalam jawatankuasa media dia boleh berbincang semula bagaimana info-info ini, bagaimana kekerapan info ini nak dijalankan. Okey. Baik, saya ambil contoh juga. Contoh katakan kita dapat satu berita tadilah, macam katakanlah sekolah tersebut memang telah ada guru dia yang kena COVID-19. Okey. Jadi bila kita dah dapat berita tentang kesahihan, jadi jawatankuasa bersama pentadbir dia kena bersidang dulu. Okey, bersidang dulu. Bagaimana dia nak bukanlah kita kata nak menghebohkan. Mestilah ada ibu bapa yang tanya, mestilah ada rakan-rakan setugas yang tanya, mestilah ada stakeholder kita yang lain yang tanya. Okey. Jadi di sini peranan jawatankuasa bersama pentadbir itu kita kena lanjutkan lebih awal. Okey. Lanjutan daripada situ. Jadi bagaimana kita nak mengurus berita ini? Sama ada berita ni palsu atau tidak. Jadi kita akan pergi di situlah. Di mana yang pertamanya bila kita dah dapat berita tadi, pihak sekolah perlulah bermesyuarat dulu. Okey.
di awal pembukaan sekolah tu katakan berita tu dah memang dah dapat malam tadi, okey, the next day-nya mestilah ada mesyuarat kecil dalam kalangan pentadbir, okey. Kemudian kita sampaikan langkah-langkah yang patut warga sekolah ambil bahagian. Jadi yang pertama, kena ingatkan guru-guru jangan beri sebarang kenyataan. Okey, katakanlah memang dia memang guru tingkatan tersebut ataupun guru darjah tersebut memang dia ada WhatsApp group dia dan memang ada akan yang bertanya. Jadi tolong jangan menjawab di situ. Jawapan mungkin dalam mesyuarat tu tadi pihak pentadbir akan bagi tahulah langkah-langkah apa yang sepatutnya di peringkat sekolah tu sendiri. Saya tak berani nak bagi dekat sini sebab apa tu terpulang kepada sekolah tersebut bagaimana dia nak menangani tu bergantung pada keputusan kepada pentadbir dan jawatan kuasa tadi. Jadi kalau dia kata jangan beri kenyataan, hanya menjawab bahawa kita tunggu daripada pemimpin sekolah, saya akan beritahu seterusnya apabila kita dah dapat berita yang sahih. Jadi maknanya kita dah ingat pentadbir dah ingatkan guru-guru dia sebarang soalan jangan jawab dulu. Okey? Tunggulah sehingga telah dibuat penataran tadi ya. Itu yang pertama. Okey. Yang kedua dalam kalangan murid-murid tadi sendiri ya. Jadi bila dia dah baru dapat tahu, okey? Jadi kita beritahu pada murid-murid jangan sebarkan dulu. Okey, sebab kita tak tahu sebab mereka akan hubungi cikgu nanti. Jadi itulah yang kita kena beritahu pelajar kita sebab kita belum kenal pasti betul atau tidak. Mungkin dia akan hantar gambar. Kan? Dia hantar gambar ni betul cikgu saya dah dapat ni. Dah dapat pengesahan ni betul. Tetapi biarlah perkara ini yang mengumumkan kebenaran atau kepalsuan di peringkat yang tertinggi. Okey, itu cara macam mana kita nak menenangkan pelajar-pelajar kita. Okey, dan tunggu sehingga pihak sekolah memberi maklum balas. Pihak sekolah ni tentulah pentadbir sekolah itu sendiri. Dan kemudian bagaimana pula dengan ibu bapa? Jadi kita galakkan supaya ibu bapa jangan ganggu cikgu. Okey, nak tahu berita tu benar atau tidak benar, okey? Hanya orang yang patut dihubungi adalah pengetua ataupun guru besar sekolah. Kita tak perlulah nak minta ibu bapa tu kalau walaupun dia tahu dan sebagainya, tolong jangan ganggu guru-guru kita. Okey? Jadi itu daripada bagaimana kita nak mengurus berita palsu tadi. Okey? Dan seterusnya, kepentingan nak mengurus berita ni tadi. Okey? Kenapa penting sangat kita nak mengurus berita ni? Okay? Kalau orang kata tak apalah zaman sekarang semua dah ada handphone, dia boleh dapat je jawapan daripada handphone. Tidak. Kita berbalik pada topik kita tadi. Kerana kalau kita mengurus berita ini dengan betul, barulah kesejahteraan psikologi itu dapat. Sebab kita berdepan dengan anak-anak murid di depan kita. Okay? Jadi yang pertama tentulah keluarga tu tadi terjejas. Katakanlah berita yang cikgu tu tadi katanya dapat positif COVID-19, kalaulah berita itu palsu tapi mereka mengatakan bahawa guru itu dah positif, terjejas tak keluarga tersebut? Mesti the whole family terjejas sebab berita yang tak betul dah disebar-sebarkan. Okey? Jadi kemungkinan nanti ada juga tetangga, jiran tetangga yang dah merasa takut. Okey? Jadi ada juga guru yang mungkin duduk bersebelahan dengan guru tersebut dah merasa takut. Okey? Ada juga mungkin pelajar yang pernah berjumpa cikgu tu, semalam saya jumpalah cikgu ni, dah merasa takut. Okey? Jadi dekat sini kita dah nampak bila berita itu belum kita tahu kesahihannya, kita sebenarnya telah mengganggu emosi dan kesejahteraan keluarga yang terlibat. Okey? Baik, yang kedua, kita melihat bahawa jangan lupa terdapat pelajar yang akan mengambil peperiksaan di sekolah tersebut. Contoh, kalau cikgu itu datang daripada sekolah menengah, pada tahun ini ada pelajar yang nak ambil SPM.
Okey? Jadi katakanlah guru itu memang pernah pula berinteraksi dengan pelajar tersebut. Okey? Dah satu kelas tu tak boleh takut nak datang. Okey? Jadi tambah-tambah pula ibu bapa. Dia akan tanya, kenal tak cikgu ni? Katakanlah anak dia jawab, ni lah cikgu yang mengajar saya biologi dah. Okey? Jadi mengganggu, jadi pelajar ni dah takut nak datang ke sekolah. Kalau pelajar ni nak datang ke sekolah, tapi kalau ibu bapa dia pula tak nak mengantar, dah menjadi satu gangguan terhadap pelajar-pelajar, terutama yang pelajar nak ambil peperiksaan. Dan akhirnya kepada negara kita sendiri. Okey? Sebab negara akan rugi. Okey? Negara kita akan rugi kerana terjejas untuk menghasilkan modal insan untuk pembangunan negara. Okey, sebab kita dah tahu sekarang ni teknologi ke depan. Tetapi kita dalam perancangan kita nak menghasilkan modal insan ke arah teknologi dah tak dapat. Okey? Jadi kita sekarang ni dah berancang untuk STEM katakan. Memang kita nakkan 60-40 tu sekarang. Tapi disebabkan berita-berita palsu ni tadi, pelajar dah tak datang dekat sekolah, tak dapat menghadirkan diri untuk sesi pembelajaran dan pengajaran, maka di sini modal insan kita ke arah STEM tadi dah tak tercapai. Murid boleh naik tingkatan 4 dan sebagainya, tapi yang nak masuk aliran STEM tu tadi akan terjejas. Okey, jadi dekat sini negara akan rugi. Okey, jadi di situlah yang kita nampak betapa pentingnya kita kena mengurus berita supaya perkara-perkara ini tidak menjejaskan pertama keluarga itu tadi, kedua pelajar-pelajar dan akhirnya berbalik kepada negara kita sendiri. Okey, dan seterusnya Kemahiran tentang stakeholder yang lain, stakeholder yang lain tu tentulah kepada pekerja di sekolah kita dan sebagainya, begitu juga penjualan dari segi kantin. Jadi hari ni ada jualan, bila pelajar dah mula tak datang, dah tak ada jualan dan sebagainya. Jadi banyak faktor-faktor, walaupun kita nampak benda itu kecil tetapi memang melibatkan orang kata ekonomi kepada pihak-pihak lain. Jadi itu daripada saya untuk round yang pertama ni. Terima kasih. Terima kasih Dr. Murni. Kita lihat tadi betapa pentingnya pimpinan sekolah mengurus berita. Berita palsu akan boleh menjadi punca kecelaruan dalam organisasi. Dan kesannya yang kita tak mahu ialah kesannya kepada murid dan juga guru-guru. Jadi kita lihat tadi Dr. Murni telah memberi saranan bagaimana peranan AJK bencana dapat diwujudkan. Selalu kita biasa dengar AJK bencana banjir. Tapi sekarang dalam pandemik COVID-19, AJK bencana perlu mengurus kesejahteraan psikologi warga sekolah. Jadi tabiat baru yang perlu dibina di situ adalah biasakan dapatkan berita yang sahih, maklumat yang sahih. Jangan mudah-mudah nak menyampaikan perkara-perkara yang tidak benar. Kesannya itu sangat besar Jadi sekarang kita diskusi bimbingan ini adalah untuk kepimpinan pendidikan. Jadi sudah tentulah kita perlu mencari mekanisme bagaimana untuk mengurus kesejahteraan psikologi ini dengan sistematik. Syukur Alhamdulillah kita ada panduan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu SKP-MG2. Jadi untuk ini kita ingin menjemput Tuan Haji Mansur bin Rahman untuk menghuraikan bagaimana nak menggunakan instrumen SKP-MG2 itu untuk mengurus kesejahteraan. Terima kasih. Silakan Tuan Haji Mansur.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Haja Salihah binti Kahar selaku pemudacara pada hari ini. Para ahli panel yang saya hormati, Encik Maslizam bin Muhammad, Ketua Kaunselor Jabatan Pendidikan Negeri Johor, dan juga sahabat SI Partner PPD Port Dickson, Dr. Muni binti Muhammad Yassin. Terima kasih atas jemputan dan saya akan cuba untuk sedikit berkongsi mengenai bagaimana SKPM G2 ini dilihat dalam konteks yang mungkin dianggap berbeza tetapi mempunyai kesan kepada kesejahteraan psikologi. Baik, paparan saya pada slide ini yang saya mengkhususkan kepada 1.1.7 iaitu bagaimana PJB sebagai peneraju dia boleh mengurus ataupun membuat pengoperasian sekolah supaya lebih berkesan. Baik, tuan-tuan ya, dalam konteks ini kita melihat Kementerian Pendidikan Malaysia telah memberi satu tools ataupun satu alat kepada semua sekolah di seluruh Malaysia, iaitu kita kenali sebagai SKPM G2. Ini adalah satu tools, satu tool untuk mengurus suatu organisasi di sekolah itu yang mengandungi standard 1 sampai kepada standard 4 yang merupakan itu adalah outputnya. Manakala standard 5 itu adalah outcome-nya yang diharapkan hasil daripada pengoperasian yang dibuat berdasarkan kepada SKPM G2 itu tadi. Baik tuan, dalam konteks ini apabila kita melihat SKPM G2, kita tidak boleh melupa ataupun menolak ke tepi bahawa apabila SKPM G2 sebagai tools untuk mengurus sekolah, dalam tool itu dia ada program. Sebab pihak sekolah akan menjalankan program-program untuk dia memperkasa ataupun untuk dia meningkatkan prestasi sekolah dia. Jadi dalam konteks ini kita ada PDCA tuan. PDCA ini adalah merupakan satu tools juga yang digunakan untuk mengurus program di sekolah. Kita bermula dengan P yang pertama, perancangannya. Lepas tu kita melaksanakan do-nya dan seterusnya kita membuat checking terhadap program yang kita jalankan dan akhir sekali kalau ada kecacatan ataupun kelemahan kita buat penambahbaikan yang merangkumi action. Baik tuan-tuan. Dalam SKPM G2 ini tuan-tuan, kita ada 33 aspek. Kita juga ada tindakan untuk mencapai standard itu 50 TOMS kita panggil. Dan juga kita ada 212 tahap tindakan yang perlu dijalankan oleh pengetua dan guru besar yang mengurus organisasi sekolah itu. Dan saya cukup yakin dengan tahap tindakan yang sebanyak 212 perkara ini, kalau dia diikuti dengan 182 tahap kualiti, saya cukup yakin mana-mana sekolah yang berada di Malaysia ini mengikuti konteks ini, perkara ini dengan betul, sekolah mereka akan dapat di-improve, akan dapat ditingkatkan prestasi. Baik, kita lihat juga berkenaan dengan POLC. POLC ni yang digunakan, yang mesti digunakan oleh PJB ataupun ketua jabatan ataupun orang yang menerajui sekolah itu untuk menguruskan sekolah. Sebab dengan adanya P yang pertama itu, plan, dia merancang bagaimana dia nak mengurus sekolah itu. Macam mana dia nak bawa sekolah itu. Di sini kita lebih kepada konsep hala tuju itu sendiri. Dan benda ini juga ada dalam SKPM G2. Baik, perkara yang kedua, O. O ialah merujuk kepada organizing. Organizing ni tuan-tuan merujuk kepada bagaimana pihak sekolah, pengurusan sekolah yang terdiri pada pengetua dan guru besar merangka struktur organisasi sekolah mereka supaya semua guru tidak ada yang stres dan semua guru mendapat kerja yang adil dan sama rata.
Begitu juga dengan perkara yang ketiga iaitu L. L yang ketiga ialah kita leading. Leading ni maksud dia ialah tuan-tuan memimpin. Sebab kepimpinan ni tuan-tuan dia bukan dilahirkan tau. Kepimpinan ini dia dibina. Jadi pihak pengurusan sekolah perlu membina kepimpinan. Jadi dalam konteks ini pihak kepimpinan sekolah perlu ada satu motivasi supaya semua guru tadi tidak terasa tertekan apabila berada di bawah pentadbiran mereka. Ini adalah antara perkara-perkara yang perlu diberi perhatian. Dan apabila kita pengetua itu menjadi pemimpin, dia juga kena ada satu perkara lain iaitu komunikasi. Dia kena menjaga komunikasi dia supaya tidak ada guru yang stres. Baik, perkara yang terakhir ialah dalam POLC tadi ialah C iaitu controlling. Controlling juga merujuk kepada proses mengawal. Mengawal ini kalau di dalam kilang dia lebih kepada quality control, iaitu menjaga quality ataupun quality produk yang dikeluarkan. Sebab QC yang ada di kilang-kilang tadi menjaga kualiti barang yang hendak dipasarkan. Jadi di sekolah ataupun di dalam organisasi sekolah ini, proses controlling ini perlu juga menjaga standard. Jadi standard ini sebenarnya tak susah tuan. Sebab standard ini dia dah ada, diberi oleh kementerian. Banyak perkara-perkara. Dalam konteks sekarang, dengan pandemik COVID-19, kita dah ada pelbagai SOP, pelbagai peraturan yang sangat mudah untuk diikuti oleh pihak ataupun warga sekolah. Jadi untuk pusingan pertama ni itu saja Jah. Terima kasih. Sama, baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, SKPM G2 itu boleh jadikan rujukan untuk kita melaksanakan satu program mengikut kitaran PDCA ya. Plan, do, check, action. Dan pada masa yang sama juga ia boleh dijadikan rujukan untuk kita menggunakan pendekatan POLC ya. Plan, organize, lead dan control ya. Jadi sejauh mana pengetua guru besar kreatif mewujudkan program untuk mengawal keselamatan di sekolah bagi memastikan kesejahteraan setiap individu di sekolah ya. Jadi cabaran nombor baru kita adalah penjarakan sosial. Bagaimana kita guru-guru dapat melaksanakan PDPC yang menyeronokkan tetapi dengan keadaan yang terbatas. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita telah pun selesai dengan pusingan pertama. Pusingan kedua, kita akan membincangkan satu senario yang berlaku pada hari pertama persekolahan di sebuah sekolah. Yang saya tak sebutkanlah di sini nama sekolahnya. Okey, pada jam 11 pagi, kepimpinan sekolah menerima berita daripada pegawai Kementerian Kesihatan mengatakan seorang murid daripada kelas tahun 1 telah terkena COVID-19 positif. Jadi murid-murid ini itulah tidak hadir. Tindakan sekolah diminta untuk memaklumkan kepada close contact murid-murid ini. Siapa close contactnya? Tentulah rakan sekelas murid tadi dan juga guru-guru yang mengajar murid ini. Jadi dalam keadaan hari pertama persekolahan untuk murid tahun 3, 4, 5 dan 6. Bagaimana guru besar ini nak mengurus keadaan yang begini? Kecelaruan berlaku apabila murid-murid yang baru nak masuk tahun 3, 4, 5, 6. Kecelaruan maksudnya di sini banyak perkara yang murid-murid rasa belum jelas. Macam mana nak ikut SOP sebab dah lama tak sekolah ya. Guru-guru baru hadir ke sekolah. Macam mana nak mengimplementasikan SOP ini. Dan pada masa yang sama pula guru besar mendapat berita yang ini. Masa itu pukul 11 ya. Pukul 12
ibu bapa murid-murid yang sekelas dengan murid yang terkena COVID positif ni telah menghantar anak ke sekolah. Jadi bagaimana nak mengurus situasi ini? Kalau dari sudut kesejahteraan psikologi ni bagaimana ni Encik Mas Lizam? Okey, terima kasih kepada Puan Najah selaku moderator dan rakan-rakan panel. Bagi saya sebenarnya yang paling penting adalah sokongan psikososial berterusan daripada guru besar untuk memastikan suasana di sekolah dalam keadaan terkawal. Okay. Contoh pada waktu itu kemungkinan guru-guru, pelajar, murid-murid ataupun ibu bapa dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan keluh resah, gelisah, sebab memikirkan keadaan anak-anak, memikirkan keadaan guru-guru, memikirkan keadaan diri, keadaan keluarga. Sebab itulah sokongan psikososial daripada guru besar, pengetua, guru besar lah sepatutnya secara berterusan. Dan saya boleh simpulkan dalam satu akronim iaitu LOVE. Okay, L-O-V-E. Okay. Tindakan-tindakan yang boleh dibuat oleh guru besar untuk memastikan sekolah berada dalam keadaan terkawal. Okay. L yang pertama, LOVE tu, L bermaksud listen, iaitu mendengar. Jadi guru besar sepatutnya dia open. Dia boleh mendengar pandangan daripada guru-guru, boleh mendengar pandangan daripada ibu bapa berkaitan dengan, boleh mendengar pandangan daripada PPD, boleh mendengar pandangan daripada JPN, boleh mendengar pandangan daripada orang-orang yang pentadbir-pentadbir, mendengar dan juga dia open, apa pandangan dia terima. Sebab pandangan-pandangan itu dia boleh meredakan keadaan. Jadi kalau dia mendengar pandangan, dia ambil kira pandangan, maksudnya dia dapat meredakan beberapa persen ketakutan, kegelisahan ibu bapa, guru-guru dan murid-murid. Yang kedua iaitu LOVE, O-O. L-O. O bermaksud overlook, iaitu ambil tahu. Maksudnya dia kena ambil tahu apa-apa sahaja yang berlaku, keadaan-keadaan terkini yang berlaku dalam persekitaran dia ni, dalam sekolah. Contoh kalau ada kes kemudian dia kena ambil tahu macam mana keadaan, okey tak okey, dan sebagainya. Dan kemudian V iaitu voice support, iaitu sokongan. Sokongan sekarang banyak sokongan. Contoh bila berlakunya kejadian ini, pastinya dalam grup WhatsApp sekolah ataupun WhatsApp ibu bapa, yang ibu bapa mesti dah macam-macam cerita dah keluar. Jadi voice support itu sebenarnya, sokongan itu banyak boleh meredakan, sama ada dalam grup WhatsApp dan grup Telegram, dalam grup PIBG dan sebagainya. Memang dah akan ada banyak-banyak spekulasi dan sebagainya, menyatakan ini itu. Jadi itu voice support daripada guru besar itu penting, bagi mengawal kegelisahan dan kepanikan yang berlaku dalam sekolah. Dan kemudian yang paling akhir iaitu E, iaitu effort. Effort adalah usaha. Usaha daripada guru besar bagi memastikan apa tindakan-tindakan yang perlu dilakukan. Maksudnya bila ada tindakan itu mesti memaklumkan kepada ibu bapa, kepada guru-guru, kepada pelajar-pelajar apa tindakan yang akan kita buat. Jadi guru besar ni kena ada dah stand dia. Hasil daripada listen tadi, listen daripada PPD, PPD maklumkan gini-gini, PPD bagi nasihat gini-gini, JPN, sama ada pegawai penghubung sekolah ke, daripada PIBG, wakil PIBG, daripada KKN, daripada MKN. Sebenarnya banyak perkara, banyak benda, banyak ruang yang perlu dia open supaya dia dapat buat keputusan, bagi memastikan dalam sokongan psikososial daripada guru besar, daripada ibu bapa, boleh meredakan tekanan-tekanan yang kegelisahan yang boleh menyebabkan tekanan tadi. Bila gelisah, takut, dia akan beri
tekanan kepada guru, dia memberi tekanan kepada ibu bapa dan juga memberi tekanan kepada murid-murid. Jadi sokongan psikososial itu penting sebenarnya. Okey, terima kasih. Ya. Sama. Pandangan saya lah. Pemimpin sekolah ingat akronim yang memberi aura love. Ya. Love itu aura yang sangat penting dalam keadaan yang bercelaru ni. Bertenang, tenteramkan keadaan, ingat balik semula apa itu love tadi, listen. Okay, lepas tu open, overlook dan juga voice support tu penting dan effort. Ambillah usaha-usaha, tindakan-tindakan yang sewajarnya. Jangan panik, ya. Okey, terima kasih Cik Mas Lizam. Dr. Muni, ada tambahan? Okey, terima kasih. Saya sambung untuk tadi. Baik, bila kita memang dah pasti, ini memang dah pasti pukul 11 pagi tu memang pentadbir dah dapat maklum daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi, apa yang perlu pihak pentadbir lakukan ialah pertama sekali pentadbir kena menghubungi di peringkat jabatan itu sendiri. Sebab apa? Persoalan yang pertama yang akan muncul, adakah sekolah akan ditutup? Berita ini akan bermain-main dalam kepala guru, bermain dalam kepala ibu bapa, bermain dalam kepala pelajar-pelajar kita. Okey? Jadi sebelum perkara ini orang kata dihebohkan oleh pihak lain, sebab mesti ada pihak lain yang akan menghebohkan dulu. Seperti kata panel pertama tadi, benda ni akan diviralkan dengan cepat macam saya sebut tadi. Viral dalam seminit, tak sampai seminit pun dah pihak ketiga, keempat dan seterusnya akan tahu. Jadi yang saya sebutkan tadi, bila pengetua atau tadi guru besar dah dapat maklum tentang perkara ini, hanya guru besar sahaja yang akan memberikan jawapan dalam semua media sosialnya. Maksudnya, macam saya yang panel pertama sebut tadi, kita ada WhatsApp group dengan ibu bapa. Kita ada WhatsApp group untuk guru-guru dan guru pun ada WhatsApp group dia kepada pelajar-pelajar. Jadi pertama sekali sama ada sekolah akan tutup atau tidak, hanya guru besar sahaja yang akan memberikan jawapan dan gunakan jawapan guru besar itu untuk disebarluaskan. Yang lain tak boleh tokok tambah. Okey, itu yang pertama lah. Yang kedua, saya sangat suka dengan panel pertama beri tentang voice support tadi. Okey, jadi di sinilah peranan pentadbir tadi sebab sumber dia mesti satu, dia tak boleh banyak. Bila sumber dia satu, voice support ni kena datang daripada guru besar mengatakan, contoh kalau memang jabatan kata sekolah perlu ditutup. Jadi kita mesti bagi moral support kepada tiga entiti ni tadi. Kita bagi tahu pada ibu bapa, tak mengapa walaupun sekolah akan ditutup, kita masih boleh jalankan PDP sebab kita dah terbiasa dengan hybrid. Kan? Kita boleh jalankan walaupun mungkin sekolah akan ditutup 2 minggu tetapi PDP boleh tetap dijalankan. Bagi support juga kepada guru-guru kita. Okey. Jadi beritahu guru-guru kita kalaupun kita ada close contact belum tentu kita dapat jangkitan itu. Jadi yang bukan close contact tu tadi kita dah tahu dah. Memang kita dah bagi bahan-bahan bacaan yang jawatankuasa media tadi memang kita dah bagi info-info kepada guru-guru bahawa kalau bukan close contact tak perlulah rasa takut. Okey? Jadi yang ketiga ini yang paling penting kepada murid-murid tadi. Jadi pada murid-murid kita gunakan juga media kita. Okey, sebab cikgu kelas dia memang ada dengan pelajar-pelajar ni. Macam saya sebut tadi, pelajar-pelajar sekarang ni memang mereka gunakan handphone, WhatsApp, Telegram tu dah memang norma baru kita. Jadi apa saja yang guru besar bagi tadi, salurkan. Jangan tokok tambah.
Dekat situ yang paling penting. Saluran mesti datang daripada satu saluran saja. Dan saya juga amat tertarik tentang effort tadi. Okey, jadi apa yang dikatakan oleh panel yang pertama tadi memang betul, effort. Jadi dekat sini kita bagi galakkan lagi kepada guru-guru kita. Cikgu tak apa, cikgu kita kena buat lagi sekali PDPR di rumah. Cikgu buatlah sebaik mungkin. Kita galakkan. Okay, apa saja sokongan yang cikgu nak, kita bagi. Jadi kita tak matikan, jangan disebabkan oleh berita ini, kita dah matikan effort kita untuk meningkatkan PDPR pelajar-pelajar. Jadi memang orang kata guru besar adalah hero-nya di sini. Jadi itu daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih doktor, nampaknya kita memang dah masuk dalam norma baru ni. Guru besar, pengetua guru besar perlu mengamalkan hybrid, pembelajaran hybrid. Ya, bersedia bila-bila masa sekolah akan ditutup. Mungkin hanya kelas tertentu saja akan ditutup. Jadi maksudnya di sini bagaimana nak melaksanakan PDPR itu dengan sebaiknya. Ya, Cik Mansur, bagaimana kalau guru tadi yang close contact tu diminta untuk membuat swab test dan didapati guru-guru yang close contact tu juga positif COVID. Guru-guru tu ada 7 orang yang close contact ni. Jadi bagaimana guru besar nak mengurus? Guru-guru 7 orang dah tak hadir. Macam mana nak mengurus keadaan ini? Satu. Dan keesokan harinya guru besar pula dapat berita murid kelas lain pula ada close contact. Ada COVID-19. Dan guru besar perlu mengenal pasti siapa close contact ni. Macam mana nak mengurus keadaan begini ni di sekolah? Silakan Tuan Haji Mansur. Terima kasih Jah. Ini macam doktor tadi. Baik, sebenarnya perkara ini macam saya sebut tadi, kita dah ada SOP dan SOP itu perlu diikuti oleh sekolah. Ada SOP daripada MKN, ada SOP daripada Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun daripada PKD, Pejabat Kesihatan Daerah, ada SOP daripada pihak-pihak yang terlibatlah yang ada kuasa untuk mengeluarkan SOP kepada perkara-perkara ini. Baik, saya bawa kepada SKPM G2 itu sendiri. Macam mana SKPM G2 ini dia boleh menangani perkara seperti ini berlaku. Kalau tuan tengok perkara ataupun standard quality 1.1.7 iaitu PGB menangani isu ataupun PGB menangani masalah pengoperasian sekolah. Ini adalah sudah terjadi suatu masalah dan masalah ini sebenarnya ialah masalah yang di luar kawalan kita, yang memang kita tidak boleh kawal. Dia dah datang. Jadi kalau perkara ini berlaku, bagi saya ikutlah apa yang diperintahkan ataupun ikutlah apa sahaja SOP yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwajib. Jadi dalam konteks ini apabila kita melihat, saya nak bawa kepada SKPM G2, apabila kita perkara ini berlaku, apabila operasi sekolah terganggu, perkara yang pertama, ada 4 tahap tindakan yang berlaku di situ ialah, yang pertama dia sebut di sini ialah macam mana untuk mengenal pasti punca masalah itu. Sebab tuan-tuan, masalah datang kita tidak boleh elak. Tetapi kita juga tidak boleh mengatasi masalah. Yang kita atasi ialah punca kepada masalah itu. Jadi sekarang ni kita tengok apa punca yang menyebabkan berlakunya perkara ini. Ini perlu kita beri perhatian. Pihak sekolah kena ambil perhatian benda ini. Sebab banyak pihak sekolah ataupun banyak guru besar, pengetua, dia cuba menyelesaikan masalah. Jangan. Masalah tidak boleh diselesaikan. Yang kita boleh selesai ialah punca kepada masalah itu. Ini yang berlaku. Baik, perkara yang kedua ialah berkenaan dengan tahap tindakan yang kedua, iaitu mengambil tindakan terhadap isu. Macam mana nak ambil tindakan? Sebab tu saya kata tadi, tindakan ini kena ambil berdasarkan kepada SOP yang ditetapkan oleh kementerian ataupun pihak-pihak yang telah diberi kuasa untuk melaksanakan SOP itu. Perkara yang ketiga ialah, di sini kalau kita tengok ialah menyelesaikan masalah tadi. Macam mana pihak pengetua dan guru besar
menggunakan kreativiti dan kebijaksanaan untuk menguruskan pandemik COVID-19 yang mana PDPC tidak dapat dijalankan di sekolah, kemungkinan sekolah akan ditutup. Macam mana dia mengurus ataupun mengatasi masalah ini? Perkara-perkara ini perlu diberi perhatian oleh pengetua dan bergurusan. Dan yang keempat ialah, yang terakhirnya ialah mengambil langkah kawalan ataupun tindakan pencegahan bagi memastikan bahawa masalah ataupun isu ini tidak berulang. Seperti yang saya katakan tadi, apabila kita tidak ikut SOP, kemungkinan besar, bagi saya sangat besar, perkara COVID-19 akan datang lagi. Walaupun kita ada vaksin sekarang, tapi vaksin ini kalau kita tak jaga 3S tadi, dia tidak berkesan, tuan. Jadi inilah antara perkara yang perlu diberi perhatian oleh pihak sekolah untuk menjaga perkara yang paling utama sekolah, iaitu keselamatan guru, murid, AKP dan juga warga sekolah itu sendiri. Itu saja dah. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tuan Haji Mansur. Jadi PGB di sini maksudnya perlu mempunyai kemahiran menghidu situasi yang membawa masalah yang menyebabkan keselamatan warga sekolah terjejas, ya. Jadi kita telah berbincang berkenaan dengan pengurusan kesejahteraan psikologi warga sekolah. Jadi saya kira kepimpinan sekolah dapat pengetahuan, maklumat untuk bergerak bagaimana untuk mendepani cabaran norma baharu di mana keadaan tidak stabil, kecelaruan berlaku. Jadi pandangan-pandangan panel tadi, contohnya panel yang pertama, Encik Mas Lizam menyarankan kita menggunakan pendekatan love. Panel yang kedua, Dr. Murni menyarankan agar kita mengamalkan, mendapatkan maklumat yang benar, berita yang benar. Dan Tuan Haji Mansur bin Rahman mengingatkan, menasihatkan kepimpinan sekolah agar sentiasa menggunakan SKPMG2 itu, Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2, untuk mengurus sekolah secara berkualiti dalam apa-apa keadaan, ya. Jadi kita sampai ke akhir sesi. Sebelum kita menutup sesi ini, mungkin ada panel ingin membuat sedikit rumusan sebelum kita menutup sesi ini. Cik Mas Lizam, silakan. Okey, ada rumusan untuk diskusi kita pada hari ini. Yang paling penting adalah pembudayaan. Bila sebut pembudayaan, membudayakan sesuatu norma baru itu untuk kita berada di tahap kita, kesihatan mental kita tinggi dan juga kesejahteraan psikologi kita tinggi. Apabila kita dah jadi satu budaya, dia dah tak akan ada tekanan-tekanan. Mula-mula memang kita akan rasa tertekan, nak ikut SOP, nak ikut peraturan dan sebagainya. Bila lama-lama kita jadikan dia satu budaya, dia akan mengurangkan tekanan-tekanan itu. Okey. Jadi dia akan memberi kesan kepada kesejahteraan psikologi kita secara keseluruhan. Okey, terima kasih. Terima kasih Cik Mas Lizam. Dr. Murni. Pada saya, saya berbalik sebelum ni memang kita tak biasa dengan jawatankuasa bencana, kan. Jadi di sini memberi peluang kepada pihak sekolah supaya dihidupkan jawatankuasa bencana, terutama bila kita ada jawatankuasa media, di mana info-info penting, info-info ni disalurkan kepada semua klien kita, terutama kepada guru-guru dan juga kepada pelajar-pelajar, kerana info-info ni lah yang akan memberikan kesedaran kepada kita kenapa kita perlu mengikut SOP. Okey, sebab kata panel yang ketiga tadi, walaupun kita dah ada vaksin, tetapi kalau kita tak mengamalkan penjarakan sosial, benda itu ataupun COVID-19 ni memang akan mudah wujud semula, meningkat semula. Jadi apa pun kita mesti dapatkan panduan yang betul, tepat dan diamalkan sebagaimana panel pertama cakap tadi, budayakanlah perkara yang betul. Terima kasih Dr. Murni. Tuan Haji Mansur, rumusan? Sikit saja, iaitu
kita tidak tahu bila COVID akan berakhir, betul tak? Jadi sekarang kita kena belajar untuk hidup bersama dengan dia. Jadi macam mana untuk hidup bersama dengan dia supaya kita tidak mengalami stres dan ataupun tidak mengalami gangguan mental dan fizikal, kita kena belajar untuk hidup bersama dengan COVID-19. Jadi ikutlah SOP. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Jadi saya bagi pihak SI Partner Negeri Johor dan juga Jabatan Pendidikan Negeri Johor ucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada ketiga-tiga panel kerana sudi bersama-sama berdiskusi mengenai pengurusan kesejahteraan psikologi dalam kalangan warga guru dan juga pelajar-pelajar yang dianggap sebagai satu cabaran norma baru. Kami juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua rakan-rakan penonton, audien di luar sana yang sudi bersama-sama kami. Semoga kita diberi kekuatan untuk bertahan dengan pandemik COVID-19 yang telah mewujudkan norma baru. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita telah tiba ke akhir sesi diskusi bimbingan norma baru. Tuan-tuan dan puan-puan, sila rekodkan kehadiran pada link yang diberikan atau scan QR code yang diberikan ya. Bagi mereka yang ingin membuat pertanyaan berkenaan dengan diskusi tadi, sila masuk ke dalam ruangan chatting room pada link yang diberikan pada keterangan video ya. Kehadiran akan diaktifkan selama 1 jam sahaja ya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.